Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana ke-15 ini. Sepanjang beberapa minggu lepas, saya telah menjawab di Parlimen soalan-soalan mengenai pencapaian prihatin dan juga penjana. Saya berterima kasih kepada ahli-ahli Parlimen di atas keprihatinan mereka terhadap usaha-usaha kerajaan untuk melindungi rakyat dan memulihkan ekonomi. In these challenging times, we must rise and come together and help all Malaysians. Laporan pada minggu ini akan merangkumi 3 perkara. Pertama, status pencapaian pakej prihatin. Kedua, status pelaksanaan penjana. Dan ketiga, ulasan isu semasa. Memandangkan terdapat banyak perkara yang ingin dikongsi pada minggu ini, saya akan beri keutamaan perincian kepada langkah-langkah tertentu dan selebihnya akan dikongsi sebagai lampiran dan dimuat naik di laman web Kementerian Kewangan serta saluran media sosial rasmi. Bagi pakej prihatin, terdapat 3 perkembangan utama yang saya ingin kongsi di bawah pakej prihatin. Kita mulakan dengan matlamat 1, iaitu lindungi rakyat. Pertama, BSH ataupun Bantuan Sara Hidup. Seperti yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini, pembayaran BSH 2020 fasa ketiga sudah mula dilaksanakan ya, mulai 24 Julai, hari Jumaat. Peruntukan yang terlibat adalah hampir 3 bilion ringgit dan memanfaatkan hampir 4.28 juta penerima BSH, merangkumi 3.75 juta isi rumah dan 530,000 bujang. Ya. Kadar BSH yang akan diterima juga mengambil kira 3.8 juta anak penerima BSH berumur 18 tahun ke bawah. Sehingga 31 Julai, BSH fasa ketiga bagi seramai 4.13 juta penerima telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun bank melibatkan bayaran 2.7 bilion ringgit. Penerima BSH yang diluluskan tetapi tidak dapat dikreditkan ke dalam akaun bank boleh menuntut secara tunai di mana-mana cawangan BSN. Bagi memastikan komuniti yang tinggal di kawasan pedalaman menerima bantuan, proses pengagihan bantuan memerlukan usaha yang lebih dari biasa. Ini termasuklah menaiki bot ke pulau, perjalanan berjam-jam merentas hutan dan sebagainya oleh rakan-rakan kerja kementerian, BSN serta Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak yang terlibat. Alhamdulillah, proses agihan BSH dan BPN secara tunai untuk lebih 50,000 penerima pedalaman Sabah dan Sarawak melibatkan 30 lokasi di Sarawak dan 9 lokasi di Sabah telah selesai pada 31 Julai. Bagi mereka yang ingin membuat rayuan, tempoh permohonan rayuan akan dibuka mulai 7 Ogos hingga 6 September. Permohonan rayuan boleh dibuat secara dalam talian di portal PSH ya, di psh.hasil.gov.my atau pemohon boleh hadir di mana-mana cawangan LHDN, Pusat Khidmat Kasih Hasil ya, PKH dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Sila sertakan dokumen yang berkaitan untuk diverifikasi semula oleh LHDN. Kedua, berita baik untuk pemandu bas sekolah. Kerajaan akan menyalurkan bantuan kepada pemandu bas sekolah yang dianggarkan melibatkan 30,000 pemandu. Bantuan ini dijangka akan dibuat pada 14 Ogos. Ketiga, Geran Yayasan Hasanah. Ia merupakan inisiatif kerjasama antara Kementerian Kewangan dan Yayasan Hasanah untuk menyokong usaha-usaha badan bukan kerajaan, NGO, civil society organizations dan perusahaan sosial ataupun social enterprises. Geran yang diberikan digunakan untuk membantu antara lain golongan B40 dan masyarakat mudah terjejas, komuniti orang asli dan orang asal dan orang kelainan upaya, OKU, dan juga keperluan khas. Ini terutamanya yang terkesan, bagi mereka yang terkesan COVID-19. Sehingga 28 Julai, sebanyak 42 projek diluluskan di bawah geran ini berjumlah 7.6 juta ringgit dan memanfaatkan 115,000 individu di seluruh negara. Di antara projek yang telah diluluskan termasuk komuniti Belia Selangor yang berusaha membimbing 20 orang usahawan kelainan upaya
untuk mengembangkan perniagaan dan membantu mereka berdikari. Pusat Pemulihan Beruang Matahari Borneo untuk memelihara 42 beruang matahari yang diselamatkan dan sedang direhabilitasi untuk kembali ke hutan di Sandakan, Sabah. Tanoti Sdn Bhd, sebuah perusahaan sosial yang berpusat di Sarawak, bertujuan memperkasakan 50 lelaki dan wanita dari komuniti B40 untuk menjahit topi muka yang akan dibekalkan kepada semua murid sekolah awam di daerah Kota Samarahan. Dan Sahabat Alam Malaysia yang beroperasi di Perak, Pulau Pinang dan Melaka untuk mewujudkan rantaian bekalan bagi membolehkan 60 nelayan menjual ikan tangkapan terus kepada pengguna dan juga menyokong 77 petani di 2 kampung di Baram dan Marudi, Sarawak untuk mempelbagaikan hasil pertanian mereka bagi meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya, matlamat 2 prihatin iaitu sokong perniagaan. Bagi program subsidi upah sehingga 24 Julai, sebanyak 8.97 bilion ringgit subsidi upah telah diluluskan. Ini peningkatan daripada 7.82 bilion ringgit yang memanfaatkan lebih 2.58 juta pekerja. Alhamdulillah, program subsidi upah dapat terus membantu majikan dan pekerja yang terkesan akibat COVID-19. Untuk makluman semua, pihak Perkeso juga telah memuat naik nama-nama majikan yang telah menerima bantuan program subsidi upah. Tindakan ini diambil berikutan aduan diterima daripada orang ramai bahawa terdapat segelintir majikan yang mengambil subsidi tetapi masih memberhentikan atau memotong gaji pekerja tanpa persetujuan mereka. Orang ramai juga boleh melaporkan sebarang aduan kepada pihak Perkeso di email aduansip@perkeso.gov.my atau talian 1300-228-000 untuk tindakan lanjut. Seterusnya adalah matlamat 3 prihatin iaitu perkukuh ekonomi. Bagi moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan sejak berkuat kuasa pada 1 hari bulan April yang lalu sehingga 24 Julai, nilai moratorium tersebut dianggarkan berjumlah 62.8 bilion ringgit. Dari angka ini, sebanyak 21.9 bilion ringgit adalah jumlah yang dimanfaatkan oleh sektor perniagaan, manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai 40.8 bilion ringgit. Alhamdulillah, pada 29 Julai 2020 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan lanjutan moratorium ini dan juga bantuan bank bersasar. Bantuan ini adalah berfokus khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan, iaitu individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru, serta individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19. Di samping itu, institusi perbankan juga telah memberikan komitmen untuk membantu PKS, baik peniaga penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19. Lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar ini diharapkan dapat membantu individu yang masih terkesan untuk keluar dari krisis kewangan, menyokong perniagaan yang terjejas untuk meneruskan operasi dan seterusnya melonjakkan semula ekonomi negara. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin mengulas pencapaian bantuan di bawah bencana, di mana inisiatif-inisiatif terbahagi kepada 3 matlamat, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, kedua, melonjakkan perniagaan, ketiga, merangsang ekonomi. Saya mulakan dengan pelaksanaan langkah di bawah matlamat pertama bencana, iaitu memperkasakan rakyat yang merangkumi bantuan dalam bentuk diskaun, bantuan one-off dan inisiatif-inisiatif yang memberi fokus kepada memelihara pekerjaan dan meningkatkan daya saing. Pertama, di bawah program My30. Sehingga 24 Julai, sebanyak 179,349 PAS telah dijual. Subsidi kerajaan bagi PAS-PAS My30 tersebut bernilai 30.5 juta ringgit. PAS My30 boleh digunakan untuk MRT, LRT, monorail, BRT, bas Rapid KL dan bas pengantara MRT. Kedua, bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas.
bantuan one-off RM300 sudah dibayar melibatkan kumpulan berikut. Kumpulan OKU iaitu seramai 185,713 penerima melibatkan bayaran RM55.7 juta. Kedua, pekerja perkhidmatan bantuan rumah. 1,815 penerima melibatkan jumlah RM544,500. Pembayaran kepada ibu tunggal sudah pun bermula dan akan dilaporkan kelak kepada para ibu tunggal yang layak tetapi belum berdaftar. Anda boleh mendaftar secara dalam talian dengan melayari portal rasmi Jabatan Pembangunan Wanita. Ketiga, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 hari bulan Jun, setakat 24 Julai, seramai 7,543 pekerja telah mendapat pekerjaan. Jumlah ini merangkumi 5,302 di bawah umur 40 tahun, 1,212 bagi 40 hingga 60 tahun, 66 OKU dan 963 perantis. Seterusnya adalah pelaksanaan langkah di bawah matlamat kedua penjana, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, pembiayaan sektor pelancongan penjana. Sektor pelancongan merupakan sektor penting dalam ekonomi Malaysia dengan aktiviti yang berkaitan pelancongan menyumbang 15% kepada KDNK Malaysia. Sektor ini juga menjadi sumber pekerjaan kepada lebih 20% daripada jumlah tenaga kerja keseluruhan. Ingin saya berkongsi bahawa Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Bank Negara Malaysia telah mengumumkan skim pembiayaan pelancongan penjana ataupun Penjana Tourism Fund pada 30 hari bulan Julai yang bernilai RM1 bilion. Skim ini menawarkan pembiayaan sehingga RM75,000 kepada setiap perusahaan mikro dan sehingga RM300,000 kepada PKS yang layak. Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada penjana.treasury.gov.my. Kedua, skim pemulihan perniagaan tekun atau Tekun Business Recovery Scheme yang telah dibuka pada 13 Julai. Dalam masa 11 hari, iaitu sehingga 24 Julai, sebanyak 718 permohonan telah diluluskan berjumlah RM5.27 juta. Seterusnya adalah pelaksanaan langkah di bawah penjana matlamat ketiga, iaitu merangsang ekonomi. Kerajaan telah melancarkan inisiatif e-penjana bermula 31 Julai yang lalu dengan tujuan merangsang perniagaan runcit dan memudayakan pembayaran secara digital. Alhamdulillah, dalam 3 hari pertama e-penjana sehingga 2 Ogos, lebih daripada 4.5 juta rakyat telah berjaya menerima RM50 dalam e-dompet mereka. Sejak e-penjana diumumkan, bilangan pengguna MySejahtera yang berdaftar telah meningkat lebih daripada 2 juta kepada 9.4 juta pengguna. Sebagai peringatan, e-penjana boleh ditebus menggunakan salah satu daripada 3 penyedia perkhidmatan e-dompet, iaitu Boost, GrabPay dan Touch and Go e-wallet. Berhati-hatilah dengan aplikasi palsu atau tidak rasmi. Pengguna juga mesti membuat turun aplikasi MySejahtera yang terkini. Versi aplikasi lama tidak boleh mendapat bantuan e-penjana. Selain itu, penambahbaikan saringan telah dibuat dalam proses verifikasi dan kelulusan. Ini adalah ekoran beberapa cabaran yang dihadapi pemohon, terutamanya dari segi padanan nama dalam pangkalan data. Cuma saya ingin mengingatkan agar jangan menggunakan nama manja seperti Superman, Boboy dan Acik ketika mendaftar. Confirm tak dapat. Saudara-saudari sekalian, Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November 2020 akan tertumpu kepada usaha merancakkan semula ekonomi selain memulihkan keyakinan pelabur dan pengguna berlandaskan 4 tema utama, iaitu menjaga kebajikan rakyat, memacu pertumbuhan ekonomi, melestarikan kehidupan, memantapkan penyampaian perkhidmatan awam. Seperti penjana, saya dan pasukan dari Kementerian Kewangan bertindak untuk turun padang. Contohnya, 2 minggu lepas kami telah ke Melaka untuk melancarkan jelajah Belanjawan 2021 yang bertujuan mendapatkan maklum balas daripada pelbagai industri dalam rangka bajet 2021. Dan minggu seterusnya kami kemudiannya ke Subang menemui wakil-wakil industri aero angkasa. Saya juga berkesempatan menemui Yayasan Hasanah
untuk melihat pelaksanaan Geran Khas Hasanah dan berpual bicara bersama NGO dan juga CSO. Izinkan saya berkongsi sorotan lawatan dan sesi konsultasi tersebut. Saya percaya cara terbaik adalah to go on the ground dan mendengar masalah yang dihadapi, memandangkan dunia sedang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dari situ kita akan mengkaji setiap cadangan yang diberikan kepada pihak kementerian. Saudara-saudari sekalian, kita sudah sedia maklum, Kedah akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Peningkatan Sasaran di 4 mukim di negeri ini akibat peningkatan COVID-19, akibat kluster Siva Gangga. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahawa aktiviti ekonomi sudah mula kembali pulih selepas tempoh PKP. Tetapi kita masih belum menang sepenuhnya dalam menangani penularan COVID-19. Kita harus elakkan satu situasi di mana kita terpaksa melaksanakan PKP semula. Jadi demi kesihatan kita, keluarga dan kesejahteraan ekonomi negara, sentiasalah amalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka di tempat awam, elak tempat yang sempit dan sesak. Sama-samalah kita perangi jangkitan virus COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, kita jaga kita pasti menang. Sekian, terima kasih.